Cuba kita tengok di ujung-ujung ni, kerana masa tidak mengizinkan. Tengok balik dalam Bible. Saya tak hafal Bible. Di muka pertama Bible tu dia tulis, there is a verse in the Bible which has been translated into more than 1,100 languages. Dia kata ada satu ayat dalam Bible telah diterjemahkan kepada lebih daripada 1,100 bahasa dunia. 1,100 bahasa dunia. Saya tanya beberapa orang ahli language ni, adakah bahasa dunia 1,000? Adalah, katakan begitu. Tak apa. So, apa dia yang verse ayat yang dia pilih, dia letakkan di awal Bible yang digunakan oleh seluruh dunia. Ayat itu bunyi macam mana? Bunyi begini. Bunyi ni nak kena tahu nak terjemah dengan apa ni. Dia kata, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Kalau terjemah saya lebih kurang lah. Oleh kerana God, bukan perkataan God, oleh kerana God amat mengasihi isi dunia ini, maka diberikan kepada mereka his begotten son, anaknya yang tunggal, agar supaya yang percaya dengannya, beriman dengannya, mereka tidak binasa dengan menderita, melainkan memperolehi bahagia kekal abadi selama-lamanya. Kalau God itu diganti dengan Allah, maka bermakna Allah ada anak. Bila Allah ada anak, betulkah Allah ada anak dalam akidah kita? Akidah mereka lah. Redakah kita dengan nak mengatakan Allah ada anak? Cuba tengok yang kedua. Dalam John 10:20 dalam Bible ditulis, I and my Father are one. My Father, saya Isa, dan bapa saya Allah adalah satu. Tengok John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one come to the Father except through me. Come to the Father. Father, nak sebut Allah, bapa aku Allah. Saya tengok di akhir sekali, banyak quotation yang akhir sekali Bible, word yang terakhir dalam Bible. Kalau kita yang terakhirnya minal jinnati wan nas lah, dalam surah An-Nas tu, minal jinnati wan nas. Di akhir Bible saya tengok dia kata, he who testifies to this thing says, surely I am coming quickly, even though comes Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Kalau terjemah itu Jesus dengan makna Allah, dengan makna anak Allah, maka sepanjang Bible itu akan mengundang keimanan kita kepada Allah yang esa itu telah tercemar. Atas itu kita kena pati tengok bahawa memang kes yang nama dia kufur ini Allah Ta'ala sebut dah, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah tak jejah apa-apa pun. Ghaniyun ankum, Allah terkaya dengan kamu. Allah tak peduli pun. Tapi ingat, Allah tidak reda dengan yang kufur. Wa in tashkuru, kalau kamu beriman dengan Allah, yardahu lak, Allah reda dengan kamu. Kalau Allah sendiri tidak reda dengan yang kufur, apakah kita nak reda dengan yang kufur? Kalau Allah tidak reda, tadi radhiyallahu anhum tadi, jangan lupa, kalau kita reda dengan Allah, Allah reda dengan kita. Allah tidak reda dengan kufur, kita pun kena declare tidak reda dengan kufur. Tapi kalau kita sokong, kita bukan tak reda, kita reda dan kita sokong. Waktu maka yang ini saya nak sebut lagi sekali sebagai penutup, nak mengatakan bahawasanya ada 7 kesimpulan yang boleh saya buat. 1, kalimah Allah ini adalah kalimah yang amat suci dan amat agung, wajib dipelihara. Jangan sama sekali dikotori dan dicabuli. 2, kalimah Allah, kalimah melambangkan agama Islam yang bertuhan, yang bertuhankan Allah yang esa. Agama lain tidak menggunakan kaedah Tuhan yang esa. Yang ketiga, kalimah Allah kalimah mufrad, kalimah singular. Tidak boleh bermakna selain daripada Allah yang satu yang disembah. Sedangkan kalimah-kalimah Tuhan yang lain melambangkan Allah yang lebih dari satu. 4, kalimah Allah tidak ada bandingan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sebarang bandingan dengan Allah, dengan zat Allah. Hatta dengan nama Allah pun tidak ada terjemahan. Maka tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain. Allah tidak boleh menjadi God dalam kitab agama. Dan God tidak boleh menjadi Allah dalam kitab agama. 5, Islam adalah agama tauhid, berpaksikan Allahu Ahad. Agama lain kesemuanya tidak berpaksikan kepada Allah yang satu, malah Allah ataupun Tuhan yang berbilang-bilang. 6, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala amat dilarang, walaupun sedikit sahaja syirik itu, kerana itu terlibat dengan perkara syirik walaupun kecil, wajib dijauhi. 7, membenarkan Nasara menggunakan nama Allah dalam Bible, artinya meredakan mereka mensyirikkan Allah. Allah tidak reda dengan kekufuran, maka datanglah kaedah yang kita pakai selama-lamanya, ar-ridha bil kufri kufr. Reda dengan yang kufur, kita jatuh kufur sama. A'udzubillah. Kerana itulah maka kita berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita jangan jatuh kepada syirik. Di antara doa yang Nabi sebut, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu, ya Allah, agar jangan aku terjatuh melakukan syirik yang aku tahu. Dan aku minta ampun kepadamu kalau terjatuh syirik yang aku tidak tahu. Maka ada orang yang tidak tahu yang ini telah jatuh syirik, tak apa. Balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta dijauhkan daripada syirik. Kita akhiri dengan kita baca doa bersama-sama pada insya-Allah taala, agar Allah Ta'ala melindungi kita daripada jatuh ke syirik ini, melindungi kita daripada bala-bala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengundang kita, yang mengundang ke atas kita. Dan insya-Allah hajat tuan-tuan yang ada datang dengan niat untuk bersama-sama kita mendoakan, Allah tahu hajat mereka, Allah tunaikan hajat mereka insya-Allah dengan dahului Al-Fatihah.